Assalamualaikum, salam keluarga Malaysia. Kerjasama dibentuk antara Barisan Nasional BN dan Gabungan Rakyat Sabah GRS bertujuan memastikan kemenangan bersama pada pilihan raya umum PRU ke-15. Penegasan Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob memaklumkan apa yang penting pada PRU 15 bukan bilangan kerusi parlimen yang ditandingi. Sebaliknya, jumlah kerusi parlimen dimenangi yang hanya mampu diperoleh menerusi solidariti kukuh antara dua rakan bekerjasama dalam Kerajaan Sabah. Untuk menang pilihan raya, kita perlu bersolidariti antara kita. Solidariti di dalam UMNO. Solidariti antara kita di dalam komponen Barisan Nasional. Dan solidariti kalau di Sabah lebih istimewa. Solidariti bersama rakan parti yang menguasai kerajaan negeri pada hari ini. Kita masuk bertanding tujuan satu saja. Nawaitu kita satu saja, iaitu untuk menang di dalam setiap kerusi yang kita pertandingkan. Beliau yang juga naib Presiden UMNO berkata selain solidariti bersama parti lain, solidariti dalam BN sendiri adalah penting bagi memastikan parti itu terus utuh. Untuk kita mampu untuk membuat keputusan yang besar kepada rakyat, kita Barisan Nasional mesti menguasai sebahagian besar komponen di dalam gabungan parti yang akan kita wujudkan nanti. Dan insya-Allah kalau kita dominan, kita akan dapat meluluskan apa saja untuk kepentingan rakyat di Sabah ini. Ya, Perdana Menteri turut menyuarakan komitmen peruntukan besar RM6.3 bilion untuk Sabah yang dibentangkan dalam bajet 2023 perlu diteruskan. Pada masa sama turut melibatkan RM180 juta pembangunan pelan jalinan digital negara jendela yang pada ketika ini pada tahap 87.5% siap. Seperti di Kimanis, Perdana Menteri menjelaskan projek naik taraf Jalan Bukit Manggis dan pembinaan Masjid Kedua Pekan Bongawan bernilai RM131 juta juga bakal memberi manfaat kepada puluhan penduduk di kawasan berkenaan. Berjumlah RM4 juta. Jalan yang dipohon oleh MO 20 km, RM127 juta. Beliau berucap dalam majlis perasmian program Gelombang Biru Barisan Nasional Zon 3 dan gimik pelancaran projek naik taraf Jalan Bukit Manggis dan projek pembinaan Masjid Kedua Pekan Bongawan di Kimanis. Pelancaran Gelombang Biru Barisan Nasional Zon 3 melibatkan Parlimen Kimanis, Sipitang, Beaufort dan Papar telah disempurnakan pengerusi BN Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi. Pemborong dan peniaga diingatkan tidak mengambil kesempatan dengan menyimpan bekalan barangan bagi tujuan meraih keuntungan ketika musim pilihan raya umum ke-15 PRU ke-15. Pengerusi Pasukan Khas Jihad Tangani Inflasi Tan Sri Anwar Musa kesal dengan aduan yang diterima pihaknya berhubung perkara berkenaan. Justru satu mesyuarat akan diadakan Selasa ini bagi mendengar maklum balas agensi penguatkuasa termasuk Kementerian Perdagangan Dalam Negeri, Koperasi dan Hal Ehwal Pengguna. Saya ingin membuat seruan pada semua peniaga untuk memberikan kerjasama, jangan melakukan hoarding ataupun simpanan barang-barang sebab dia mempunyai kesan yang besar. Bila bekalan kurang, rakyat tetap nak beli juga barang yang sama. Jadi dia sememanglah rakyat akan membayar dengan harga yang mahal. Tapi cara sedemikian tidak baik. Yang tidak baik kerana pertama dia menyusahkan orang ramai. Keduanya, mengambil untung yang berlebihan di saat orang ramai susah bukanlah satu perbuatan yang mulia. Mengulas lanjut, Tan Sri Anwar yang juga Menteri Komunikasi dan Multimedia turut menasihati peniaga tidak menaikkan harga barang sempena musim tengkujuh. Tindakan itu tegasnya menjadi satu kesalahan dan boleh dikenakan tindakan. Terdahulu beliau menyampaikan bantuan kepada 212 keluarga mangsa ribut dalam kawasan Parlimen Ketereh.
Pelaksanaan skim harga maksimum musim perayaan Deepavali 2022 terus dipantau Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Ahliwal Pengguna KPDN HEP. Di Selangor, pemantauan dilakukan menerusi pemeriksaan di Pasar Awan Pelabuhan Klang selepas 4 hari pelaksanaannya. Wartawan Nur Fatihah Abdul Rahim ada laporannya. Harga musim perayaan bersempena perayaan Deepavali dilaksanakan bermula 20 Oktober dan bakal berakhir 26 Oktober ini ada kepentingannya tersendiri. Bahawa semasa musim perayaan, para pengguna akan membeli barang-barang ini dengan kuantiti yang banyak. Dan demand adalah tertumpu dalam masa yang singkat. Jadi keadaan ini adalah satu keadaan yang sangat mudah untuk disalahgunakan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab. Menurut beliau, pelaksanaan dan pemantauan tidak hanya di pasar awam sahaja tetapi turut melibatkan pasar raya dan premis jualan di Selangor. Bermula daripada pelaksanaan skim pada 20 hari bulan itu, kita telah menjalankan pemeriksaan kepada 86 buah premis. Dan daripada 86 premis ini, kita hanya dapat satu kes sahaja. Satu kes di mana peniaga gagal menggunakan tanda harga khas ataupun pink tag yang dikuatkuasakan semasa skim harga maksimum musim perayaan. Antara 8 barangan kawalan harga terlibat termasuk tomato, daging kambing biri-biri import bertulang dan kelapa biji. Bos, kasih satu. Selain kelapa parut, cili merah, bawang merah kecil dan bawang merah besar import serta kacang dal. Manakala ayam dan telur disenarai sebagai barangan harga terkawal sepanjang tahun. Kami sentiasa menyusul ataupun memantau keberadaan bekalan harga-harga seperti ayam dan telur. Jadi suka saya menyatakan bahawa as of now, kedudukan masih lagi stabil. Sekiranya berlaku kebanyakannya adalah kerana wujud sentimen pembelian panik daripada pengguna sendiri. Sementara itu, rata-rata peniaga yang ditemui menyambut baik pelaksanaan langkah diambil KPDN HEP. Baguslah sebab ni kan ekonomi dah merosot. Masing-masing bajet, lepas tu nak jimat. Bukan semua orang mampu sekarang. Elok buat macam tu. Harga tu memang minimum tapi cuma pilihan customer tu tak banyak lah dari segi tu. Yang suka makan dia makan, yang tak ada dia nak beli lebihkan tak ada lemak lah. Itu. Tapi harga memang yang tinggi yang mampu belilah. Pencapaian penguatkuasaan kita adalah amat baik dan pematuhan peniaga adalah sangat tinggi. Walau bagaimanapun, saya juga harapkan pada pengguna untuk terus menyalurkan kami sebarang aduan sekiranya terdapat sebarang pelanggaran sehinggalah 26 Oktober nanti. Nur Fatihah Abdul Rahim, RTM. Di seluruh negara, pemantauan terus giat dilaksana KPDN HEP sepanjang pelaksanaan skim harga maksimum musim perayaan Deepavali 2022. Selain memastikan keperluan barangan mencukupi, operasi bertujuan memastikan peniaga mematuhi arahan penguatkuasaan. Dan berikut rangkuman pemantauan serta penguatkuasaan KPDN HEP sepanjang minggu ini.
Wisma Putra sedang menjejak rakyat Malaysia yang menjadi mangsa sindiket penipuan kerja di luar negara. Menteri Luar Datuk Seri Saifuddin Abdullah berkata setakat semalam 313 mangsa sindiket penipuan tawaran pekerjaan dari Kemboja, Laos, Myanmar dan Thailand berjaya diselamatkan. Walaupun jumlah laporan berkaitan isu itu semakin berkurangan, namun usaha masih diteruskan bagi memastikan tidak ada lagi rakyat Malaysia ditahan pihak berkuasa negara terbabit. Seramai 58 masih dalam tahanan di depo di negara-negara berkaitan. Pada waktu yang sama, kita masih menjejak beberapa lagi rakyat Malaysia yang dilaporkan hilang atau masih belum dapat diselamatkan. Pokok pangkalnya kita akan cuba menyelamatkan semua dan tak seorang pun akan kita biarkan tertinggal di sana. Bahagian Regulatori Farmasi Negara NPRA Kementerian Kesihatan membatalkan notifikasi 5 produk kosmetik kerana dikesan mengandungi racun berjadual. Memperincikan menerusi kenyataan Ketua Pengarah Kesihatan Tan Sri Dr. Nur Hisham Abdullah, produk tersebut ialah Sweet 13 Skin Care Treatment Cream, Nina Skin Care Skin Putih Moisturizer dan Skin Desert Cream. Masing-masing mengandungi merkuri. Manakala Hormone Cream mengandungi miconazole dan Charisma Bird's Nest Gel. Notifikasi produk-produk kosmetik terlibat telah dibatalkan Pengarah Kanan Perkhidmatan Farmasi KKM dan tidak lagi dibenarkan untuk dijual di Malaysia. Justru orang awam yang sedang menggunakan produk-produk kosmetik itu dinasihat segera menghentikan penggunaannya dan mendapatkan nasihat daripada ahli profesional kesihatan jika mengalami sebarang ketidakselesaan atau kesan adverse. Penjual dan pengedar produk kosmetik itu juga perlu menghentikan penjualan dan pengedaran dengan serta-merta kerana melanggar peraturan kawalan dadah dan kosmetik 1984. Usaha memupuk kesedaran mengenai kebaikan produk komoditi negara menerusi program Jom Kenali Agri Komoditi diteruskan ke peringkat komuniti bandar. Kesedaran berhubung kepentingan sektor itu mampu menangkis persepsi buruk negara luar selain memperkasa fungsi 6 komoditi iaitu sawit, getah, koko, lada, kenaf dan kayu kayan yang menyumbang kepada pendapatan negara. Kita percaya bahawa walaupun dia di komiti bandar, dia tak tanam sawit dan tak tanam getah, tetapi pengetahuan itu tentang kedudukan komoditi kita itu penting untuk rakyat apa lapisannya pun. Sekiranya ada apa-apa tuduhan yang diberikan mereka bertemu dengan orang ramai ke dengan warga asing ke, jadi mereka boleh memberikan penjelasan yang jelas bila mereka menghadiri program sebegini. Tambah beliau, Dasar Agri Komoditi Negara 2021-2030 menjadi garis panduan memperkasa sektor itu sebagai nadi pemulihan ekonomi negara berpandu 5 teras iaitu kemampanan, teknologi, nilai tambah, keterangkuman serta perkongsian sumber dan kekayaan. Ringgit dijangka mengekalkan tren penyusutan berbanding dolar Amerika Syarikat minggu depan dalam jajaran 4.75. Jawatankuasa Pasaran Terbuka Persekutuan Amerika Syarikat dijangka melaksanakan langkah lebih agresif bagi menangani inflasi sekaligus menyokong pengukuhan dolar. Rakan pengurusan SPI Asset Management Stephen Innes berpendapat mudah tunai yang menyusut dengan pantas akan menjejaskan mata wang berisiko termasuk ringgit. Berikutan Rizab Persekutuan Amerika Syarikat yang dijangka kekal dengan pendirian untuk meningkatkan kadar faedah, Bank Negara Malaysia juga diramal mengambil langkah sama bagi menyokong ringgit. Tanpa pelarasan kadar dasar semalaman OPR, ringgit akan terus menyusut berikutan kekurangan pemangkin berbanding mata wang negara maju. Ringgit diunjur kembali stabil selepas pilihan raya umum selepas dasar baharu diumumkan. Bagi sepanjang minggu lalu, mata wang tempatan diniagakan bercampur-campur berbanding kumpulan mata wang utama. Ringgit diniagakan kebanyakan rendah berbanding dolar Amerika, Singapura dan Euro, namun tinggi berbanding mata wang utama lain.
Agenda Nasional Malaysia Sihat ANMS kini menemui anda melalui siri jelajahnya. Saringan kesihatan, pertandingan, aktiviti